Senario berlaku di kalangan ahli sunnah yang angkuh apabila berdamping dengan asatidah hingga memecah belahkan hubungan silaturahim. Apa pandangan Ustaz? Berikan nasihat yang baik. Sebab dua kegagalan akhlak di kalangan kita, gagal menjaga lisan dan hubungan silaturahim antara saudara semuslim. Ini very clear, tuan-tuan dan puan sekalian. Sesama ahli sunnah ni, dia bila berdamping dengan asatidah, ada orang ni dia dekat dengan ustaz ni, dia ada sombong sikit. Ada orang ni dia manusia ni, dia pelbagai-bagai. Kita tak boleh nak judge, nak buat judgement dan nak hukum semua, tuan-tuan. Saya tak bermaksud nak hukum semua. Tapi apa yang saya nak kata sini, ada orang dia jenis suka bawa ustaz ya, mengaji tak pun. Ustaz bawa ustaz. Aku bawa ustaz. Aku yang susun kelas apa semua kali. Dia mengaji tak pun. Tapi dia, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan dia kot situ. Itu kelebihan dia. Ada orang tuan-tuan dan puan sekalian, dia bawa ustaz, dia rasa syok terlebih. Jadi dia main penyakit-penyakit yang pelik-pelik. Kawal ustaz, kontrol ustaz, dan bersifat-sifat dengan sifat yang tak sesuai untuk sebagai duat ataupun da'i ahli sunnah. Anda nak nasihatkan isu-isu yang seperti ni, sama ada geng yang rapat dengan ustaz ke, tak rapat dengan ustaz ke, ataupun secara umumnya perselisihan di kalangan ahli sunnah ni, selesaikan. Di kalangan ahli sunnah, selesaikan. Sekiranya ada perbezaan pendapat dan pandangan, kita ambil prinsip tadi ni. Kita kena memihak kepada kebenaran. Tapi kalau tadi Syekh Ibrahim kata, dengan ulama kita kena muliakan dia. Demikian juga kawan-kawan kita. Kita memihak pada kebenaran dalam keadaan kita menjaga hak teman-teman dan sahabat kita yang juga merupakan ahli sunnah seperti kita, mungkin berbeza pendapat dengan kita dalam beberapa hal dan urusan. Apatah lagi kalau dengan ustaz-ustaz kita beza pendapat dengan ustaz-ustaz kita. Yang ni kita kena uruskan dengan baik. Kita tak setuju kat ustaz kita, mungkin pandangan ustaz kita dalam beberapa hal, urusan agama ke urusan dunia ke, agak berbeza dengan kita dalam beberapa hal. Kita membuat judgement dan hukuman yang tidak adil ke atas dia. Tak boleh. Kita memihak pada kebenaran, tapi pada masa yang sama jangan rendahkan dan kurangkan dia daripada kedudukan dia. Letak dia pada tempat dia. So akan berlaku tak pergaduhan? Takkan berlaku pergaduhan. Tapi kalau kita nak memihak kepada kebenaran, tak apalah kita kata kita benar ni, memihak pada kebenaran, kita merendahkan kawan kita merendahkan ustaz kita. Tuan-tuan, kita kena ingat bahawasanya kebenaran itu bukan diwakili oleh kita. Kebenaran itu ada pada mana-mana, pada sesiapa sahaja. Bahkan pada syaitan pun ada kebenaran. Cuma kita tak dituntut dan dilarang mengambil ilmu daripada syaitan. Tapi daripada kalangan ustaz kita nak ambil ilmu daripada dia. Hadis-hadis kita nak mengaji tentang silaturahim. La yadkhulu jannata qati', tak akan masuk syurga pemutus silaturahim. Tentang soal akhlak ni, tentang soal namimah, mengadu domba, soal aibkan, soal mengumpat, soal memfitnah, soal, tuan-tuan, Abdullah ibnu Mubarak, orang tanya dia tentang khuluqin hasan, akhlak yang baik tu. Apa dia kata? Antara yang dia kata apa? Bastul wajhi wa kafful adha. Husnul khuluq ni, akhlak yang baik ni, kata antaranya adalah bastul wajh. Muka dia kena kata ulama kata senyum, kena orang tengok tu seronok nak tengok. Itu muka dia kita nak kena tunjuk. Dan juga kaful adha, kena halang diri kita daripada menyakiti saudara kita yang lain. Itu akhlak yang baik. Ini kita kena buat, tuan-tuan. Kita bimbang di kalangan ahli sunnah ni, kita berkeras dengan kawan-kawan kita yang berbeza pendapat dalam beberapa isu lah. Satu dua isu, selesaikan. Jangan tangguh-tangguhkan. Kita nak bergerak, nak move forward, banyak benda lagi kita nak ajak orang. Kalau nak ajak orang, kita bukan lagi tak habis lagi, nak ajak orang macam mana? Selesaikan. Kemudian di sini, itu pandangan saya lah. Benda ni saya rasa benda yang semua sepatutnya perlu tahu. Maklum bidarurah. Bab silaturahim ni ahli sunnah sangat menitik beratkan soal silaturahim.
Dakwah Nabi dakwah perpaduan, dakwah Nabi dakwah persaudaraan, dakwah Nabi dakwah kasih sayang. So kalau tak dipenuhi dalam gerakan dakwah hal-hal yang disebutkan tadi, maka tuan-tuan, impak dan kesan dakwah tak ada. Tak ada kasih sayang, tak ada persaudaraan, tak ada silaturahim. Kita mengaji, kita begitu rigid mengajar kita, maknanya kita tak ada hubungan apa, tak ada. Tak boleh. Itu salah. Orang yang macam ni tak boleh bercakap pasal dakwah, sebab dia gagal. Dia tak ada instrumen dakwah pada dia. Sebab tu Nabi SAW, okey, fine, Nabi dakwah tauhid. Itu isi kandungan yang Nabi sampaikan. Pertama Nabi sampaikan apa? Tentang tauhid akidah. Tapi Nabi buat packaging. Packaging dia apa? Okey, tuan-tuan dan sekalian, katakanlah ni, sekiranya ni coklat. Coklat ni tuan-tuan dan puan sekalian, kita nak buat macam mana? Satu, kita nak buat bentuk coklat ni. Nak buat bentuk dia macam mana supaya orang senang kepak. So kita buat dia macam dia jadi macam apa dia bagi? Bar. Nak kepak mudah. 1 2 3 4 5. Itu dia punya ni, dia punya bukan packaging luaran saja, dalam pun orang tengok. Senang nak makan coklat tu. Lepas tu kita nak tengok balutan luar pula. Yang kita nak sampaikan sebenarnya bukan bar tu, bukan cara kepak tu, tak. Yang kita nak sampaikan bukan pasal balutan luar tu. Yang kita nak sampaikan rasa coklat tu, betul tak? Itu yang kita nak bagi tahu orang, coklat aku sedap. Tapi untuk membuat tarikan untuk orang beli, tuan-tuan, orang jilat bungkus tu kan, sedap coklat ni. Tak, jilat. Dia punya bungkusan dia, betul tak? Packaging lah. Jadi bila orang beli, baru orang rasa. Beli kerana tertarik dengan dia punya bungkusan dia. Macam tu juga dakwah Nabi SAW. Dakwah Nabi, isi intipati dakwah Nabi macam coklat tadi ni. Lagi kata sama macam coklat pula. Saya bagi permisalan, tapi kita fikir, iaitu isi dia tu akidah tauhid. Tapi packaging Nabi apa? Akhlak. Packaging Nabi akhlak. Membuatkan orang tertarik nak beli produk Nabi tu. Orang tengok daripada jauh. Orang mau nak main dengar, orang mau nak bercakap, orang mau nak tegur, orang mau bagi tumpuan. Packaging dia. Sebab tu dalam Quran dia kata apa? Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Wahai orang yang sedang berselimut, bangkitlah dan beri peringatan. Maknanya tu peranan engkau wahai Muhammad. Kemudian wa rabbaka fakabbir, intipati isi kandungan peringatan yang engkau berikan itu naklah apa? Tuhan, tentang ketuhanan. Wa rabbaka fakabbir, muliakan Tuhan. Wa thiyabaka fatahhir, penampilan kamu kena kemaskinikan, sucikan ia. Lepas tu baru dia pergi kepada tindakan warrujza fahjur, berhala-berhala itu jauhkanlah dirimu daripadanya. Tengok betul kan? So ni packaging. Tu sebab tu kadang-kadang kita ahli sunnah, kita nak pergi tegur orang, packaging kita tak bagus. Tuan-tuan, macam mana orang nak tertarik? Kita nak jual coklat, tuan-tuan, kita bungkus buah kertas macam ni. Pusat taklim. Bungkus buah kertas. Coklat kita tersedap di Asia, kita pergi letak kat kedai tu, bungkus macam ni. Siapa nak beli? Muka kosong macam ni, tulis coklat tersedap. Orang fikir coklat ni nak buat bentuk dia, bentuk jadi 3 segi ke. Bukan saja bentuk dia, nak tengok bar dia macam mana. Lepas tu orang nak tengok dia punya design dia, warna dia, tarikan. Bila orang tengok, mata tu dia menarik perhatian disebabkan warnanya yang berbeza. Biasanya makanan ni orang buat warna yang bersifat terang.
Hak McDonald merah kuning, KFC merah putih, kedai mamak kuning hijau. Tuan-tuan, maksud dia buat macam ni. Dia sebab apa? Sebab warna-warna ni dia memainkan peranan. Dia punya packaging dah. So kita pun nak dakwah di sunnah salaf ni tuan-tuan. Kalau kita ni berkelahi ni, macam mana packaging kita tak bagus? Bila tak bagus, orang bercakap hampa pun berkelahi tak hampa, yang ni boleh, yang ni tak boleh, yang ni ngau tinggal. So ini tak bagus. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Yang kedua, bagaimana nak mulakan dakwah sunnah kepada rakan-rakan muslim dan non-muslim? Tuan-tuan, nak mulakan dakwah sunnah ni dia tengok kesesuaian dia. Tengok kesesuaian dia. Orang ni dia nak mula dengan apa? Sebab tu nasihat tadi ni dia meraihkan banyak perkara tadi. Soal kedudukan dia, status dia pemimpin, tengok tahap kefahaman dia, lepas tu tahap dia punya apa dia? Kecenderungan dia. Kita boleh guna melalui pelbagai cara untuk mendekatkan manusia dengan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Boleh guna kitab sifat salat Nabi untuk dekatkan orang dengan sunnah. Boleh guna macam-macam. Boleh guna sukan contohnya untuk mendekatkan orang dengan sunnah Nabi. Boleh menggunakan pertubuhan-pertubuhan kebajikan sukarelawan untuk mendekatkan orang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Cuma bergantung kepada kreativiti kita untuk create program. Kadang-kadang kita rigid pasal apa? Sebab dalam konteks negara kita ni, kadang-kadang kita sebenarnya terkesan dengan zaman gelap yang berlaku di Eropah. Pengasingan antara institusi agama dengan pemerintahan, dengan kehidupan, dengan lifestyle. Maknanya agama ni masjid, surau, itu je agama bagi apa? Situ. Jadi bila dalam benda lain nak buat agama, jadi payah. Jadi macam tak apa nak kena. Tak ada masa, tak ada dia tak boleh nak merge. Kita yang kena bertanggungjawab untuk pulihkan semula pemahaman ini. Bagi jadikan agama itu adalah kehidupan, way of life. Itu yang paling penting. Kalau tak, manusia akan melihat agama itu adalah benda sampingan, kehidupan adalah benda yang lain, berbeza. So untuk muslim dan muslim ni ikut kesesuaian dia. Orang non muslim ni kita nak ajak dia kepada Islam, tuan-tuan muslim, dia banyak sangat cara-cara dia bergantung kepada keadaan dia, apa minat dia, apa kecenderungan dia. Contoh, dia ni suka buat kerja kebajikan, tunjulkan Islam dan gerak kerja kebajikan kepada dia. Ajak dia join program-program kebajikan kita. Tuan-tuan, bulan sabit merah dunia, Red Crescent, di peringkat antarabangsa, cara dia nak dekatkan orang dengan Kristian, walaupun dia pun menamakan NGO, gerakan mereka tu tak ada kaitan dengan agama dan sebagainya, tapi mereka bawa padri-padri apa semua ni, geng Kristian apa ni, pergi turun di tempat-tempat bantu mangsa-mangsa banjir, masa-masa bencana alam dan sebagainya. Mereka menyanyikan lagu-lagu gereja. Sebahagian mereka buat edaran kitab-kitab Injil. Nampak? So maknanya kita tak nafikan, walaupun dia menamakan dia gerakan bebas, tak ada ni, tapi dia pun ada elemen-elemen nak sampaikan dan nak sebarkan agama. So kita manfaatkan pertubuhan-pertubuhan kebajikan NGO dan sebagainya, libatkan mereka dan tunjulkan nilai Islam dalam movement dan gerakan kita. Itu pandangan saya. Perlukah kita tegur kesalahan orang yang kita tidak kenal? Tengok keperluan dan tengok kesesuaian. Perlu tegur. Kaedah tegur bagaimana? Tuan-tuan dan kaedah tu bagaimana? So kita kena ni, orang yang buat salah yang kita tak kenal, tuan-tuan, kita bukan kata ingkar mungkar ni, dia bukan kira kenal tak kenal. Cuma dia bergantung kepada kemampuan orang yang nak ingkar dan penerimaan orang yang diingkar. Nak pastikan dia terima, mesti tengok beberapa keadaan. Mungkin depan orang tak sesuai, pergi belakang sikit, tuan, saya minta maaf, saya tengok tuan dia buat macam ni, mungkin saya nak cakap ni ada hadis Nabi larang benda ni, saya minta maaf. So that kind of approach yang perlu kita lakukan. Okay, sebab apa? Sebab dibimbangi di akhir zaman, apa kata Nabi SAW, orang hanya bagi salam kepada orang yang dia kenal saja. Maknanya dia tak tegur orang yang dia tak kenal.
Islam ni mengajar ucapan salam kepada sesiapa saja yang kita bertemu dan bersisih dengannya. Adakah perlu dikaji sifat seseorang sebelum berdakwah kepadanya? Ya, perlu. Kita kena kenal orang yang kita nak dakwahi. Tentunya. Contohnya Nabi bagi tahu dekat Muaz bin Jabal kepada fa innaka taqdumu qauma ahli kitabin. Kamu akan berhadapan, kamu akan menemui golongan ahli kitab. So ini maknanya pasal Nabi beritahu kepada Muaz supaya Muaz boleh susun strategi apa yang dia nak sampaikan dan bagaimana cara dan kaedah berurusan dengan kepercayaan mereka. Preparation. Kena ada hal tersebut. Yang keempat, bagaimana memilih keutamaan tajuk dakwah. Tuan-tuan, ni penting. Isi kandungan intipati dakwah nombor satu, dakwah akidah kok mana pun. Tapi kita nak sampaikan melalui apa? Melalui apa kita nak sampaikan? Sama ada melalui ibadat harian dia. Awak tak boleh ke kita ulas akidah melalui pengajaran sifat salat Nabi? Boleh tak? Boleh. Banyak ruang. Tapi kena akidah tu kena mesti teriteras. Dia tak boleh dikesampingkan dan diketepikan. Sebab apa? Sebab itu akan memastikan kukuhnya macam disebut di dalam Al-Quran. Gambar Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan agama ini seperti satu pohon pokok. Asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Kalimah la ilaha illallah yang mana akarnya dalam, terpasak, menunjuk ke langit. So dia akak ni la ilaha illallah ni maknanya teras tak kuat. Buat nak ibadat memang kalau pokok rendang teras tak kuat, jadi terbalik. So asas kena kukuh. Bila asas kukuh kuat, tak mati tuan-tuan, tak ada syirik dan sebagainya, pohon tu akan rendang dan akan berada dalam keadaan yang begitu kukuh. Batu kena teras. Cuma nak masuk kok mana teras tu? Cara dia bagaimana nak mula? Nak mula melalui perspektif cerita bab ibadat. Yang ni dia ni duk minat duk cerita pasal kebajikan, masuk melalui kebajikan. Dia ni minat jenis sukan, masuk melalui sukan. Dia ni minat ekonomi, masuk melalui ekonomi. Kreativiti kita yang susun atur hal tersebut. Kita lah engineer. Sebab tu kalau tengok tuan-tuan, kisah para nabi ni, umat-umat para nabi dan rasul ni, dia berbeza-beza kecenderungan dia. Ada umat para nabi ni yang arkitek, pandai buat bangunan, tebuk bukit. Ada umat nabi ni dia berniaga, kaki kelentong. Ada umat nabi ni masalah sosial, liwat dan sebagainya, homoseks dan sebagainya. Umat Nabi Muhammad lifestyle dia lain, penyair. Pasal apa? Apa hikmah dia? Para rasul ni dihantar kepada umat yang memiliki kecenderungan pelbagai kreativiti dalam menyampaikan dakwah. So kreativiti Nabi, Allah tetapkan mukjizat bahasa Al-Quran yang sangat tinggi, menewaskan segala bentuk syair dan tak siapa mampu buat ayat seperti ini, menjadikan mereka tertarik kepada agama dan memberikan peluang untuk mereka mendengar apa agama yang nak disampaikan. Tengoklah orang tertarik apa pada hari ini. Kita cuba. Kadang-kadang kita rigid sangat. Kalau nak mengaji bab akidah tu mesti tajuk Aqidah At-Tauhid, Aqidah As-Sahihah minal Kitabi was Sunnah. Kita nak syok tajuk-tajuk guru, tak? Contoh tajuk macam ni hari ni, nasihat. Okay, nasihat. Saya yang bagi tu tajuk fiqh nasihat. Tapi macam contoh kawan saya kata tadi, Abu Amru, dia kata apa? Dia kata, ini perbincangan tentang sosiologi. So kalau kita bagi tajuk sosiologi, fiqh sosiologi, tak ke geng-geng kaunseling apa semua? Ui, apa ni? Dia pun mengaji apa ni? Dan ini approach yang macam ni, kreativiti tau. Tajuk dia tu catchy, orang tengok apa perbincangan maknanya. Sebab tuan-tuan perasan ataupun tidak, bila kita sebut perkataan-perkataan tentang, contoh kata sosiologi tadi, automatically pemikiran manusia ni, orang awam ni dia sosiologi. Satu lagi fiqh nasihat, dia nampak sosiologi tu lagi up sikit. Betul, ini reality.
sosiologi. Oh, bunyi dia up sikit. Ni fake nasihat. Biasa lah. Tapi kalau ni bubuh ni, dia up sikit, dia lain sikit. Itu realiti pemikiran. So kita nak berhadapan dengan pemikiran manusia, kadang-kadang kita pun kena ubah approach kita. Approach kita kena lebih kreatif. Saya berpendapat itu sangat penting untuk dakwah pada hari ini. Kalau tak, kita duduk dalam kita kena lebih ni. Tajuk-tajuk nak menarik minat orang supaya nak tengok, nak baca, nak teliti. Yang tu lah media dia buat duit lagu tu lah. Media buat duit lagu tu lah sebab tajuk-tajuk ni. Bila orang tajuk, orang masa nak klik, orang masa nak tengok, orang masa nak baca. Kalau seramat, orang masa nak beli. Itulah Metro tu yang banyak orang beli sampai ke hari ni, masih lagi jumlah pembelian tinggi. Kes tu ustaz mengendak. Orang beli tengok. Ustaz mengendak, padahal tajuk tu punyalah besar, cerita banyak tua sejengkai lah. Tapi dia punya kecil. Sebab tu depa ni meeting bab tajuk ni, meeting tiap-tiap hari meeting duk tajuk khas. Tajuk apa nak bawa di depan. Itu satu keutamaan depa bagi. Jadi kita pun nak kena kreatif tajuk dia. Wallahu a'lam. Seorang tu meninggal dunia, dia masih memiliki PTPTN. Apakah tindakan waris? Hutang PTPTN ni anda nak tanya. Adakah kerajaan menetapkan bahawasanya sekiranya dia mati, wang itu terhapus? Hutang itu terhapus? Terhapus biasanya terhapuskan. Kalau terhapus tu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak perlu bayar. Pasal itu dah perjanjian daripada awal, bahkan hutang ni kena bayar. Dan Allah Maha mengetahui betapa orang tentang orang tersebut. Dia nak bayar ke dia tak mau bayar? Kalau dia nak bayar tapi dia tak berkesempatan kerana kematian dan sebagainya, insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dia dan Allah melangsaikan hutang-hutang dia di akhirat kelak. Tapi kalau orang tu dia memang jenis tak mau bayar, saja tangguh, tuan-tuan dan puan-puan dia berhati-hati. Dia berhadapan dengan balasan-balasan Allah Subhanahu Wa Taala seperti pergantungan, digantung amal, hisab amal dia dan sebagainya. Besar balasan orang yang sengaja untuk tidak membayar hutang. So yang ni mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampun dia dan dia dikategorikan sebagai orang yang terselamat daripada hutang-hutang tersebut. Macam mana? Bayarlah. Bagaimana hajar ke atas suami atau isteri? Nak hajar siapa? Dia isu suami isteri ni dalam Al-Quran Allah sebut, wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Kalau kamu nak pulau isteri kamu, pulaulah daripada tidur sekatil dengan mereka, bukan lari keluar rumah, tutup pintu, start kereta menyakak, langgak pagar. Tak, tu salah. Bukan tinggalkan, hanya tinggalkan tempat tidur dia je, pergi tidur berasingan, tu ya. Tu wahjuruhun nafil madaji'. Pasal apa nak kena buat benda ni? Sebab ada benda-benda nusyuz, penderhakaan yang dia buat ke atas suami. Takat tu ya. Suami pulau isteri. Isteri tak boleh pulau suami. Tuan-tuan dan puan sekalian, atas pendakan isteri dia, isteri ni satu keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada dia. Dia hanya bertanggungjawab untuk suami dia sahaja. Jaga suami dia betul-betul, taat pada suami dia, balasan dia syurga. Suami ni dia tanggungjawab dia banyak. Tanggungjawab dia adalah mendidik, tanggungjawab dia adalah memberikan nafkah untuk ahli keluarga dia. Tuan-tuan, kalau dihitung tanggungjawab dan peranan, suami tu lagi banyak. Cuma hari ini dalam situasi tertentu dia berubah, disebabkan wanita pun, perempuan pun dia bekerja. Sebenarnya bekerja bagi wanita itu bukan adalah peranan besar dia dalam agama, tak? Yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak? Yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah dia taat kepada tuntutan suami dia. Itu paling besar sekali. Dia kerja, dia pergi belikan kat kedai ke apa semua, dia belanja duit dia apa semua, bagi suami dia, bagi nafkah kat suami dia. Itu sebenarnya bukan tanggungjawab dia. Dia tak bagi pun dia tak salah. Dan di dalam Islam pun suami tak berhak ambil wang isteri. Boleh ke dia ambil? Dia tak berhak. Tak berhak. Suami kena bagi. Kok mana pun tanggungjawab suami. Tapi apabila tuan-tuan timbul macam gerakan-gerakan feminisme ni,
akan memperjuangkan hak-hak wanita ni, kita terlupa sebenarnya nak bincang perspektif agama, peranan dan tanggungjawab sebenar seorang wanita dan juga peranan dan tanggungjawab sebenar seorang suami, isteri dan suami. Bila terlupa bincang benda ni tanggungjawab sebenar, kita banyak duk bincang tanggungjawab yang bukan tanggungjawab sebenar pun, dan bukan tanggungjawab pun. Ia satu value add dia. Satu nilai tambah je dalam kehidupan. Dia nak bekerja, dia nak pergi bersuka, dia nak pergi berjogging, dia nak pergi ni, dia nak pergi ni, dia nak keluar, dia nak ni, nak komunikasi. So, itu satu benda nilai tambah je sebenarnya. Peranan utama dia adalah hubungan dengan suami dia. Peranan suami, jaga keselamatan isteri, jaga kehormatan isteri dia, didik isteri dia, didik anak-anak dia. Tuan-tuan, itu peranan suami. Cari nafkah sepenuhnya untuk keluarga dia, dan jaga juga mak bapak dia, nafkah mereka. Oh, peranan suami ni, tuan-tuan, besar. Cuma bila timbul sikap-sikap suami yang tak bertanggungjawab, maka muncullah gerakan-gerakan hak wanita konon. Feminisme. Pasal apa? Pasal ada suami tak bertanggungjawab. Suami isap dadah. Isap dadah apa semua, duk pukul bini, katok bini dan sebagainya. Macam-macam lagi lah. Saya ada banyak lagi cerita-cerita, kisah-kisah orang main jumpa pasal masalah rumah tangga, masalah suami dia. Suami tapi jenis tak suka kat perempuan. Jenis problem ni. Kahwin tapi tak suka kat perempuan. Dia ada orang lain, lelaki dia suka. Jadi hal-hal yang seperti ini masalah. Larangan za'faran hanya untuk mencelup pakaian, betul. Tapi tidak untuk mewarnakan janggut. Betul, sahih. Sebab asalnya dia, kita warnakan janggut ni, tapi asal warna janggut ni warna dengan inai, takhmir. Dia macam menjadikan janggut itu warna pirang. Bahan yang kita gunakan tu bahan yang bukan bahan terlarang. Pewarna boleh, sama ada inai ke ataupun selain daripada inai ke, kita boleh pakai, tidak ada masalah. Cumanya dengan syarat pewarna itu dia bukan seperti pewarna yang ada unsur-unsur menghalang ayak daripada terkena kepada kita punya rambut kita dan janggut kita, tak. Dia sekadar warna sahaja. Dia bukan yang apa dia panggil? Macam cat. Tak boleh. Sifat dah. Bolehkah mengambil hadiah yang diberikan oleh kontraktor atau majlis makan yang dikhawatiri menjurus kepada syubhat rasuah? Sekiranya dalam negara kita ni benda-benda macam ni tak boleh dari sudut undang-undang. Kalau engkau ada jawatan, engkau yang meluluskan projek, katakan SUB keuangan, dia sign. Perolehan dia sign. Dia lulukan projek. Kamu juga, syarikat kamu memang ada buat projek dengan kementerian tersebut. Lepas tu tiba-tiba kawan yang buat projek tu, SUB ni, Setiausaha Bahagian ataupun bahagian keuangan ni, dia buat kenduri kahwin anak dia, kamu tanggung semua. Dari sudut etika undang-undang negara, benda tu tak boleh. Salah boleh disabitkan dengan rasuah. Boleh disabitkan. Mudah tu nak sabitkan. Tapi dari sudut Islam, sekiranya tidak ada penetapan. Contoh, aku nak buat kenduri ni, aku dah bagi kat hang itu ni, hang bagi aku sikit. Aku dah sign, dah lulus kat hang ni, kami meeting-meeting, aku pertahankan syarikat hang ni. Hang kena bagi aku nak buat kenduri ni 5-6 juta. Kenduri pos tak tahu 5-6 juta. Kenduri kena buat 5-6 juta ni. Ada yang tu clear cut rasuah. Pasal ada tuntutan dan dia ada syarat. Betul tak? Okey. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, sekiranya tak ada langsung, memang dia tak minta apa, memang dia tak ni pun, kawan ni dah berjaya, dia buat bisnes apa semua, dia berjaya, projek dia buat dengan baik, dia memang ni Syekh enta ni tak apalah, walaupun enta ni tak ni, enta ni Setiausaha Bahagian mah, enta bantu, kira enta tu terlibat dalam bantuan aku mana pun ana bagi ni kat enta. Ataupun ni tak ada kaitan dengan bantuan ni, ana nak bagi kat enta sebagai enta sebagai sahabat ana. Sebab kadang-kadang kita pun ada kawan. So kawan kita berniaga, apa dan kita kebetulan kita kat situ, benda tu lulus. Dan memang secara hakikatnya
tak ada apa-apa perjanjian pun, tak ada apa-apa tuntutan pun, dia mai bagi atas asal kawan. Dari Islam, benda tu tak salah, benda tu sunnah. Tahadu tahabu, bagi hadiah kamu saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Tapi dari sudut etik, undang-undang dalam negara sebagai saddun li zari'ah, nak tutup ruang-ruang yang boleh membawa kepada kemungkaran, benda tu dikira salah juga. Sebab kalau tidak, orang lain semua hujah lagu tu, tak, dia kawan saya aja, dia sahabat saya, dia kasih saya kerana Allah, saya kasih dia kerana Allah. Dia cakap saya tak nak kereta. Habis semua orang bakat buat lagu tu, jadi payah kita nak kawal. So hang nak bagi, hang jangan bagi ada timing hang masuk projek, jangan bagi daftar syarikat hang dengan aku apa semua. Tak apa, itu cerita lain. So negara dia kena buat lagu tu, tuan-tuan. Kalau tidak, orang mengambil kesempatan berdasarkan kreativiti masing-masing. Bagaimana sekiranya seorang itu meninggal dunia dalam keadaan masih berhutang dengan bank, contohnya pinjaman kerajaan, seperti yang saya jawabkan tadi. Tuan-tuan, sekiranya benda tu dilupuskan, bank hapuskan, maka selesai tanggungjawab dia. Orang di dunia, seolah-olah orang di dunia ni menghalalkan benda tu untuk dia. Tidak, dia tak menuntut. Tapi sekiranya dia sendiri tak ada niat nak bayar, itu satu hal yang besar, salah. Bolehkah memula majlis rakan-rakan sepejabat yang berunsur bid'ah, contohnya birthday dan hal-hal yang seumpama dengannya, halau jin, bomoh apa semua kan. Halau jin panggil tok moh. Tuan-tuan, kita tengok macam saya katakan tadi, tengok kawan kita tu jenis mana, tengok majlis tu bagaimana dia buat dan sebagainya. Dan hal-hal yang seperti ini, saya berpendapat kawan-kawan kita ni, kita kena duduk dengan dia, kita kena cerita kat dia cara yang baik-baik. Ataupun kita dengan kita membawa risalah. Bagaimana Islam ajak mengucapkan sekian-sekian, bagaimana Islam ajak memuji Nabi SAW, bagaimana Islam ajak membaca Al-Quran, bagaimana Islam ajak mendoakan kebaikan, doa apa yang sabit dalam sunnah. Kita kena ubah cara, tuan-tuan. Bagaimana Islam ajak menghalau jin, menjauhkan diri daripada gangguan-gangguan syaitan jin. So saya rasa cara tu yang kita kena buat hari ini. Kalau dengan cara kita pulau-pulau terus, ialah mungkin kita tak mampu nak buat, kita tak pergi, tak apa. Kita bagilah alasan-alasan yang tidak menjauhkan dia daripada kita. Di samping kita usaha dekatkan dia dengan ilmu, dekatkan dia dengan agama. Itu kena berusaha ke arah tu. Sebab saya nak tanya, apa aku jual beli kucing? Yang ni saya dah jawab dah itu ni. Dia macam ni, saya bagi contoh je itu, nak jadi isu dah. Dah tahu masalah ni masalah khilaf. Ada sebagian ustaz-ustaz dia kata, pasal apa nak bangkitkan isu ni? Pasal apa kita nak bangkitkan isu ni? Ini isu khilaf lah. Lah, isu khilaf lah, hang kena hormat lah pandangan aku. Dia suruh terima khilaf dia, maknanya suruh boleh jual beli. Lepas tu dia kata, dia tekan benda tu khilaf. Tuan-tuan, bila kata khilaf ni, kita saling hormat menghormati. Saya masalah. Saya cenderung kepada tak boleh. Setakat ini itu pendirian saya. Tak tahulah saya ubah 2-3 tahun lagi saya baca-baca balik ni. Setakat ni saya cenderung kepada kucing dalam hadis tersebut, walaupun sinaur bukan saja kucing liar, tuan-tuan dan puan sekalian, bahkan dalam riwayat-riwayat yang lain banyak menyebut selain daripada sinaur pun. Maknanya dia merujuk kepada kucing. Jadi saya lebih cenderung kepada umum, semua jenis kucing. Itu kecenderungan saya. Adapun satu lagi pendapat yang menetapkan bahawasanya kucing itu hanya sinaur yang merujuk pada kucing liar sahaja, itu ada pendapat sebahagian ahli ilmu juga. Jadi benda ni, kalau kita iktiraf benda ni khilaf, dan saya kata benda ni khilaf, masing-masing berhujah. Untuk langkah yang lebih selamat, saya kata tak ada masalah. Kalau tak jual kucing pun, apa masalahnya? Kalau tak urus niaga kucing, dia sebenarnya yang terkesan dengan isu dan hal yang seperti ini adalah kepada peniaga-peniaga kucing. Tu lah. Dia pun ni yang marah. Tapi benda-benda ni bagi saya satu isu yang kecil sahaja. Dia bukan topik utama perbincangan saya dalam kuliah pun. Saya bagi contoh cerita panjang ni berkenaan dengan khilaf-khilaf, perselisihan pendapat, yang mana sebahagian orang kita dia tak boleh terima perbezaan pendapat. Antara contohnya isu kucing. Dia menyelisihi ramai orang. Hoi, apa ni? Saya bagi contoh yang tu, memang riuh tu sampai Indon tu. Sampai Indon kan. Ulama Malaysia, apa dia kata?
Ulama Malaysia haramkan jual beli kucing. Lepas tu kita balas balik, ulama Indon pun ada. Ada ramai ustaz-ustaz Indonesia pun cakap hal yang sedemikian rupa juga. Jadi walau bagaimanapun benda ni saya rasa tak perlulah kita besar-besarkan. Satu hal yang kecil saja, cuma mungkin approach-nya disalahfahami dan disalahertikan. Dia khilaf yang muktabar, terpulanglah kepada praktis masing-masing. Saya ikut Abu Hurairah. Abu Hurairah sendiri berpendapat tak boleh jual beli. Jadi dia paling kasih kat kucing sampai Nabi gelar dia kucing. Berapa ramai hari ni orang yang bela kucing, yang sayang kucing, orang gelar dia Abu Hurairah. Wallahu a'lam, terpulang. Adakah seorang anggota keselamatan berhenti kerja kerana larangan anggota berjanggut? Dia macam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Dia isu janggut ni memang isu yang sedang kita pun duk angkat bagi penjelasan kepada pemimpin. Maknanya bukan satu soal yang boleh dipandang remeh. Dia soal yang besar. Patutnya di bahagian ketenteraan pun dia kena faham isu ini. Cuma kita pandang macam ni lah. Sekiranya orang anggota ni, anggota keselamatan tentera ni, tuan-tuan, tentunya dalam mana-mana konteks negara pun tentera ni sangat diperlukan. Dia untuk pertahankan kesejahteraan negara. Maknanya benda tu lagi besar daripada soal janggut dia. Tu dari satu sudut. Walaupun janggut ni hukum asalnya wajib. Keberadaan dia di situ, kalau sekiranya dia rasa dia perlu di situ, dia perlu di situ, dan tak ada orang ataupun tak cukup orang ataupun tak ada orang seperti dia yang boleh menunaikan dan melaksanakan tugas seperti dia, ataupun tak cukup orang, perlu ada dia juga, maka dia kekal di situ dan beristighfar, memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha untuk memahamkan pemimpin dia. Kita kena bagi faham pemimpin isu ni. Kena bagi peluang untuk orang nak simpan janggut. Sebab ni bukan khilaf yang sikit ni kita ambil, kita potong sikit, tu ada khilaf. Yang tu masih lagi boleh bertolak ansur dalam hal tersebut. Tapi soal yang besar hari ni adalah soal cukur licin. Ini soal besar. Cuma satu prinsip dan disiplin tentera ni dia soal kesamaan tu. Dia sama. Dia panggil apa? Disiplin dia dari sudut sama. Keseragaman. Dia tak mau kau ni panjang sikit, kau ni pendek sikit. Bagi saya, muka pun tak boleh sama. So kalau susun pun tinggi rendah pun tak sama. Hidung pun tinggi mancung pun tak sama. Mata pun dia punya jenis sepek dia pun tak sama. Gigi dia punya kejongangan dia semua tu pun tak sama. So banyak benda yang tak sama pun. So janggut ni adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala pun tak sama. Bulu kening pun tak sama. Bulu kening kena cukur terim bagi sama ke semua? Tak. Jadi bagi pandangan saya, tak tahu, mungkin perlu diteliti dan dinilai semula soal janggut ni dalam tentera. Mufti pun tak ada janggut. Yang tu dia masalah problem dia. Sebahagian daripada orang agama mungkin dia terlepas pandang isu ni. Isu cukur janggut ni, tuan-tuan, bukan isu khilaf pun. Cukur janggut 4 mazhab pun kata haram. 4 mazhab kata haram cukur janggut tu. Ambil sedikit ada ruang khilaf. Cukur sepakat haram 4 mazhab. Tapi dia akan adalah orang akan cari mengharuskan. Dia akan carilah pendapat-pendapat untuk mengharuskan. Dalam bab ni hang pandai pula tinggal mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i haramkan tu. Jangan. Dia tak ada mazhab. Wallahu a'lam. Jadi saya rasa cukup dulu setakat tu. InsyaAllah kita sambung di kelas-kelas yang akan datang. Mana soalan? Tulis nanti senang. Ana tak ni. Soalan apa? Soalan ni banyak soalan ni. Ada orang suka bagi nasihat, tapi cara dia beri nasihat tu dalam grup WhatsApp. Semua orang boleh baca nasihat yang diberi.
Habis semua aib dia nak cerita dalam grup WhatsApp. Apa dengan tujuan nak nasihat? Bukan, bolehkah begitu Ustaz? Tak boleh. Nak cerita apa aib orang? Nak cerita tutup. Nama-nama tu jangan sebut nama, tanya aja. Nak sebut ada berlaku seperti ni, kes seperti ni, sebut. Tak perlu nak sebut nama. Dan sebenarnya komunikasi dalam WhatsApp ni dia tak mencapai maksud. Dia tak boleh sebab dia terhad. Tak tahu lah kalau orang tu dia boleh buat kerja, dia boleh tulis tak? Tulis. Oi, kita banyak kerja lain lah. Nak kena buat, kita nak main kuliah, nak pergi mengaji, kita nak pergi belikan, nak basuh, nak masak, nak basuh baju, nak ni, jumpa orang, nak meeting. Ni dah kerja dia. Saya tak tahu orang tu buat kerja apa. Bagi saya, WhatsApp tak mencapai maksud. Sebab tu saya kadang-kadang, saya minta maaf orang tanya soalan. Kan? Kadang-kadang orang tanya SMS, tanya soalan. Student lah banyak tanya soalan kadang-kadang. Kadang-kadang orang politik pun. Saya rakam suruh hantar. Ada orang kata, Ustaz, amboi hantar suruh, dia kata. Saya kata, saya tak ada masalah. Jadi saya tekan suara tu rakam. Sesungguhnya isu ni ada khilaf benda ni. Dia tanya soalan simple. Ustaz, boleh ke tak boleh benda ni? Apakah hukum kita kekah macam ni Ustaz? Buat kenduri kekah macam ni? Contoh. Benda tu kita nak jawab, tu nak kena bagi dalil, nak kena bagi nas, nak kena cakap macam ni, nak kena bagi tahu benda ni ada khilaf. Ustaz, orang kata bid'ah hasanah ni macam mana? Ustaz, kita nak jawab. Kita nak jawab ringkas boleh. Jadi benda-benda macam ni WhatsApp tak mencapai maksud. Mesej ni tak mencapai maksud. Sebaliknya berjumpa berdepan, tanya langsung, cakap telefon itu boleh. Telefon tanya. Okey. Kedua, adakah ketika memulau perlu dimaklumkan kepada yang di pulau yang kita sedang memulaukannya? Nabi tak habaqlah kat Ka'ab semua, aku sedang pulau kau. Tak ada. Diam je, tak cakap. Ini tak faham. Ini tak faham. Buat tak tahu. Tapi memang ada jenis tak faham. Tak faham, kita pesan kat orang lain, dia duduk pulau hang. Pulau agar diri tak terpengaruh. Adakah saya memutuskan silaturahim? Saya dah sebut tadi, dia bukan putus silaturahim. Tujuan dia adalah untuk mengajar dia. Bila cukup kadar sampai masa nampak ada perubahan pada dia, sama pergi semula. Syekh, ana sebenarnya dengan itu ni bukan ni, ana nak pastikan itu. Macam tu cara dia. Bukan tunggu biar dia tegur aku, tak ada. Kita perbetulkan semula. Sebab tujuannya untuk mengajar. Cukup dengan kadar pengajaran sahaja. Berlebih tak boleh. Adakah benarkah beli kucing haram? Jika sudah terbeli bagaimana? Beli dah tak apa. Beli dah beli dah tak apa, tak nak beli dah, kita belah je lah. Tuan, saya katakan isu ni khilaf tuan. Macam mana? Jual balik tak boleh. Alah tuan-tuan dan puan sekalian, kita cari kucing-kucing, kita belah lah. Assalamualaikum Ustaz, ingin bertanya, saya pergi bekerja 50 km, tempat kerja 50 km, balik dari tempat kerja ke rumah setiap hari. Adakah saya boleh solat jamak dan qasar? Ni sensitif ni. Tapi tuan-tuan, saya cenderung kepada pendirian harus. Sebab tuan-tuan dan puan sekalian, saya cenderung kepada jarak tu bukan merupakan satu perkara yang keutamaan di dalam nas. Sebab ada saja Nabi berjalan dalam jarak dalam 18 km, Nabi telah qasarkan salat Nabi SAW. Jamak ni lainlah. Jamak ni berdasarkan kepada keperluan. Qasar ni dia apa? Qasar ni dia kategori musafir. Keluar berjalan, bertapak di atas muka bumi ni berjalan. Okey. Cumanya yang menjadi permasalahannya bila orang duk bertengkar berkenaan dengan erti musafir tu apa dia? Ta'rif musafir. Ada sebahagian ulama tetapkan bahawasanya musafir ni dia kena keluar daripada satu tempat, dia nak pergi ke satu tempat dengan dia membawa bekalan-bekalan untuk dia berada di tempat tersebut dalam beberapa tempoh. Jadi kalau pergi kerja bawa barang, tak bawa apa pun. Tapi sebenarnya kalau digeliti balik dalam nas-nas hadis, tak ada spesifik pun kaedah dan cara keluar. Dia hanya bergantung kepada perjalanan. Sebab itu ada sebahagian ahli ilmu sehingga mengharuskan kalau keluar dari rumah boleh qasar sembahyang. Tapi anda tidaklah cenderung pada pendapat tersebut. Keluar dari rumah nak pergi Melaka, qasar.
Ada? Ada. Tapi bukan jamak. Tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab jamak ni memang ditentukan sekiranya ada keperluan. Ada masalah pengurusan masa, timing. Nak habis waktu kan contohnya. Ataupun terlepas waktu dan sebagainya. Kerana masalah operation ke, kalau doktor jam tengah jalan ke dan sebagainya. Okey. Ataupun kerana hujan. Boleh. Tapi pun kalau hujan mesti ditentukan oleh imam masjid setempat. Imam. Mesti imam yang umumkan. Tak boleh kita buat jamak kat rumah. Tak boleh. Imam yang umumkan. Ataupun ketika mana kita sakit, ataupun ketika mana kita perang, keadaan ni boleh. Selain daripada tu, bergantung kepada keperluan. Dan jamak selalu tak boleh. Saya saja tak boleh. Sebab apa? Sebab Nabi dah sebut akan ada golongan manusia yang keluar di akhir zaman. Golongan ini yang berlebih-lebihan dalam jamakkan salat. Siapa dia? Lah ni Syiah. Jamak terus hari. Tuan-tuan. Qasar lain. Qasar sebab kita keluar musafir. Keluar musafir. Cuma ta'rif musafir tu masih lagi dibahaskan. Ada yang bergantung kepada jarak, ada yang bergantung kepada cara kita keluar. Tapi saya melihat bahawasanya Nabi SAW dalam satu perjalanan, dalam jarak yang difahami oleh masyarakat persekitaran, jarak tersebut dikategorikan sebagai jarak yang jauh. Bila jarak tu jarak yang jauh dalam konteks masyarakat, tuan-tuan, maka harus saja untuk kita qasarkan dan pendekkan salat. Dia tak terikat dengan tarikh. Ketujuh, tolong tanya UAB tolong tanya Zamihan nak berhenti dari kerajaan. Kata hari tu nak berhenti jika tidak berkhidmat di KDN. Saya tak tahulah yang tu kena tanya dia lah. Kita pun saya tak terlibat. Dia nak berdebat pun itu ni dengan siapa dia? Dengan tu apa dia? Dr. Mazhar. So tak tahu Dr. Mazhar kena tanya dia lah. Dan dia pun sekiranya benar-benar dia bercakap sedemikian, so dia perlu buktikan lah. So kalau dia tak buktikan, Allahu alam. Tapi yalah, saya pun kesian juga. Kalau berhenti kerja nak kerja apa? Apa salahnya tuan-tuan kita bagi peluang kat dia? Biarlah dia kerja. Dia tak ada berhenti, tak ada kerja, sat lagi dia meragam tu lagi. Bagilah dia dah kerja sikit, cek Quran, kan? Cek buat sikit benda-benda yang bermanfaat, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada dia, insya-Allah. Assalamualaikum. Boleh tolong tanyakan DAB mengenai ciri-ciri Murji'ah dan bagaimana kita nak elak tergolong dalam golongan tersebut? Murji'ah ni tuan-tuan, ada banyak penjelasan pasal Murji'ah ni. Irja' ni membezakan antara iman dengan amal. Iman tak memberi kesan, amal tak memberi kesan kepada naik dan turunnya iman. Itu konsep Murji'ah. Amal tak memberi kesan kepada naik dan turunnya iman. Kesan dia sangat besar. Kesan dia ada pengaruh liberal, ada pengaruh plural. Pasal dia bezakan. Semua dia hati. Dia kata hati aku ada iman. Dan bagi dia iman tu statik, tak berubah. Dia tak naik, tak turun. Pendirian kita ahli sunnah berbeza dalam isu ni. So ini ciri-ciri Murji'ah. So hari ni ciri-ciri Murji'ah adalah liberal. Ciri-ciri Murji'ah apa dia? Liberal. Itu pendirian kita pada hari ini. Yang mana pemikiran dia kata apa? Dia kata dia bercakap pasal yang nu boleh, yang ni boleh, agama nu boleh, agama ni boleh, tak ada masalah, kita kena terbuka. Semua bergantung kepada hati. Pernah tak kita dengar manusia cakap macam tu? Pernah dan sangat banyak. Buat maksiat pun apa semua, dedah aurat dan sebagainya. Tapi bila tanya hati baik, dia itu adalah hujah, pengaruh dan unsur-unsur Murji'ah. Clear? Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum. Macam mana kita nak buang atau hindar diri kita daripada sifat nifaq? Apakah mujahadah yang boleh dicontohi oleh para salaf untuk menangani sifat yang keji ini? Nifaq ni dia berkaitan dengan soal keikhlasan. Sebab tu ulama duk nasihat banyak tentang soal ikhlas, tentang soal niat, amalan berasaskan niat secara serius. Bab ikhlas ni, walaupun memang kita tak, tapi benda ni serius. Segala-galanya berbuah dengan keikhlasan.
kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia faham benda-benda ni dan simptom-simptom yang boleh membawa kepada kemunafikan ni, contoh riak tu antara salah satunya. Sum'ah, suka orang cerita baik pasal dia. Dia suka orang cerita dengar cerita. Lepas tu dia buka tengok status dia like macam mana. Oh, tengok dia syok. Lah, itu di antaranya tu. Lepas tu telefon, weh, like cepat naik tu. Dia telefon kawan dia. Jadi hati, memang kita syok, itu fitrah manusia, tapi kita kena hati-hati, takut kita mengejar hal tersebut sehingga kita menggadaikan prinsip-prinsip kita dalam kita mengisi maklumat agar orang like. Itu kena hati-hati tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi kalau tanya tentang nak menyelesaikan soal nifak ni, kena luruskan balik, murnikan balik metod untuk kita ikhlaskan diri kita dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian buang sifat-sifat tanda-tanda yang membawa kepada kemunafikan. Contoh bohong, suka khianat, suka melanggar perjanjian. Ini ciri-ciri tanda-tanda yang Nabi sebut. Cuma bila orang tu ada tanda-tanda munafik, kita kena sebut ada tanda-tanda munafik. Jangan kita hukum dia munafik. Ayat tu tanda-tanda, ciri-ciri. Sebab munafik ni hukum dia apa? Kafir, terkeluar daripada Islam. Sebab apa? Sebab asal maksud munafik dalam Islam adalah menyembunyikan kekufuran, menzahirkan keislamannya. Itu hukum asal. Itu maksud asal. Tapi Nabi bagi tahu ciri-ciri yang boleh bawa pada sifat tu. Suka bohong, tuan-tuan, riak, kemudian dia khianat amanah, kemudian dia apa lagi? Dia khianat perjanjian dan sebagainya. Dan kemudian saya rasa yang paling penting sekali nak kontrol isu permasalahan hati dan sebagainya, perbanyakkan menuntut ilmu, kena mengaji banyak. Dengan ilmu yang kita perolehi, dia akan melunakkan diri kita, insya-Allah, biiznillah. Okey, jadi saya cukuplah setakat tu ringkasnya apa yang mampu saya kongsikan pada hari ini. Insya-Allah moga-moga kita mendapat manfaat daripada apa yang disampaikan. Kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.